berpengalaman 23 tahun dalam Shaklee dan kami dibimbing oleh doktor, saintis dan pakar nutrisi Shaklee. Okey, hari ini saya nak share dengan ibu-ibu semua, dengan kawan-kawan saya, dengan semua subscriber saya tentang kemurungan ibu selepas bersalin. Saya rasa topik ni penting sebab mungkin ramai daripada antara kita tak sedar dan tak perasan perkara ni berlaku kat diri kita. Untuk saya pun, untuk anak yang pertama, saya rasa benda ni saya tak ambil berat, so kita tak tahu benda ni. So sekarang ni anak dah masuk 3 orang, so saya jadi lebih suka explore ilmu parenting. So ilmu pregnant, lepas bersalin, berpantang semua. So saya rasa saya nak share lah dengan kawan-kawan semua tentang kemurungan lepas bersalin. Okey, perkara ni memang normal, dia akan berlaku pada semua orang. Bila kita bersalin, kita akan alami sikit perubahan emosi, iaitu perubahan hormon lah. Benda ni berlaku, punca dia perubahan hormon sebenarnya. So bila kita lepas bersalin, kita akan alami, tak kira kita bersalin caesar ataupun normal, kita akan alami perasaan rasa sakit, kita akan ada perasaan penat, kita akan ada perasaan letih, tak cukup energi habis dah guna masa kita tahan sakit contraction sampai sakit belakang, semua tu kan. So dekat sini kita kena tahu bahawa benda tu adalah normal berlaku pada semua wanita yang lepas bersalin. Kemurungan selepas bersalin ni, ataupun bahasa medikalnya kalau ikut apa yang saya baca, adalah disebut postpartum depression. Postpartum depression ni adalah kemurungan ibu selepas bersalin. Dan dia adalah berpunca daripada perubahan hormon badan kita wanita selepas bersalin. Okey, so kita masuk pada postpartum depression ni. Kemurungan ni dia ada tiga tahap lah. Dan tahap yang pertama kita panggil postpartum blues. Postpartum blues ni dia punya sifat tu adalah ringan lah. Dia ringan, maksudnya boleh diatasi ataupun boleh dikawal dengan bantuan orang terdekat. Contohnya suami, confinement lady kita, mak ayah kita yang jaga kita dalam pantang, ataupun nurse yang terdekat masa kita masih dalam ward. Okey, so kita tengok apa ciri-ciri postpartum blues ni. So yang pertama, kita akan berasa sayu, kita rasa selalu sedih, kita ada sedih sikit, kita rasa letih, kita rasa ada perasaan bimbang. Kadang datang kan, memang ada susu ke tak, baby sihat ke tak, benda tu akan datang kan, membuatkan kita rasa bimbang sikit dan kita rasa tak senang hati. So benda-benda ni perasaan yang normal berlaku, normal ada bila lepas kita bersalin, tapi dalam keadaan yang ringan, maksudnya dia minimum, dan dia boleh diatasi dengan bantuan orang yang terdekat. Maksudnya kita bagi tahulah kat suami kita ataupun dekat nurse kan, kalau kita dalam ward lagi, saya penat, saya rasa letih lah, ataupun kita akan rasa saya rasa sedih, tiba-tiba je rasa sedih. Kita kena bagi tahu orang sekeliling supaya ada yang boleh bantu kita, bagi tahu apa action yang kita boleh ambil. Kadang-kadang kita waktu tu kita dah penat dan kita tak boleh nak fikir action next action yang kita boleh ambil. Contoh, kalau kita penat, mungkin kawan-kawan dalam ward boleh cakap, tak apa, baring dulu, rehat dulu, tidur dulu kan. Ataupun kalau nurse, boleh bagi tahu kat nurse, saya nak rehat sekejap, boleh tak tengokkan baby, kalau baby dah ada dengan kita. So benda tu sangat penting untuk kita identify sama ada kita ada alami tak postpartum depression tahap 1 ni, postpartum blues, nama dia. So dia sangat ringan dan dia boleh diatasi dengan bantuan orang sekeliling. Okay. So kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah postpartum depression. Yang kedua, postpartum yang ni, kemurungan yang ni, dia berlaku bila yang pertama tadi tak dapat diatasi. Dia melarat jadi yang kedua, postpartum depression. Okey, yang ni dia punya ciri-ciri kita boleh antara ciri-cirinya yang saya baca, kita terlebih sensitif. Kita banyak menangis tanpa sebab, tiba-tiba je menangis. Lepas tu kita selalu marah dan kita risau. So kalau kita tengok kat sini, sebenarnya emosi tak stabil lah. Kita rasa sangat letih. Lepas tu mungkin kita terlebih tidur ataupun kita kurang tidur. Dan seterusnya kita tak, ni yang penting, kita rasa tak happy pun dengan baby. Kita rasa tak nak dekat dengan baby. Kalau boleh baby tu pergi jauh-jauh daripada kita.
So yang last ni penting tau untuk kita identify. Kalau ada perasaan macam tu, maknanya kita dah exhausted sangat lah tu sebenarnya. Kita penat, kita sangat penat. So make sure kita bagi tahu orang terdekat dengan kita. Okay, so yang last tadi, kita kena identify betul-betul. Kalau kita rasa kita tak nak dengan baby, kita dah rasa penat dengan baby, kita rasa tak happy pun kalau baby sebelah kita, kita rasa dia nak bagi jauh dengan kita, so yang tu sangat bahaya. Itu kita dah nak masuk ke fasa yang ketiga, postpartum yang ketiga, iaitu postpartum psychosis. Yang ni adalah tekanan mental selepas bersalin. Sangat bahaya kemurungan yang ketiga ni, sebab dah tak boleh diatasi dah dengan orang sekeliling. Dia memang kena refer pada pakar. Kena refer pakar dekat hospital lah, tentang emosi kita tu. Okey, untuk postpartum psychosis ni, ciri-ciri dia ada. Kita boleh identify juga. Yang pertama, kita bercakap tentang nak bunuh diri. Bahaya tu. Kita rasa, kalau kita tak bercakap pun, kita rasa-rasa macam nak bunuh diri lah, stresnya, asyik nangis je baby ni. Kita rasa orang lain semua tak faham kita. Kita penat, kita sakit, kita rasa orang sekeliling semua tak faham kita. Okay, next, kita rasa masa nak cederakan baby tau, sebab geram, sebab stres sangat. And then kita fikir yang bukan-bukan. Lepas tu kita ada dengar-dengar bisikan, dan kita berhalusinasi dan bercakap sorang-sorang. Yang ni memang orang sekeliling, orang yang terdekat dengan kita, suami, mak ayah, adik-beradik, ataupun confinement lady yang jaga kita tengah berbantang, kena aware benda ni. Sangat bahaya kalau kita dah sampai tahap depression yang ketiga ni, depression psychosis. So ini memang kena refer pada yang pakar untuk untuk dapatkan treatment yang betul lah. Okay. So untuk ibu-ibu semua, untuk kawan-kawan saya, pentinglah untuk pertama kita tahu, lepas kita bersalin, kita akan alami benda ni. Yang paling minimum, yang pertama tadi itulah postpartum blues. Letih sikit, rasa sedih sikit, orang kata mood swing kan, macam emosi tak stabil. Memang benda tu berlaku sebab perubahan hormon. So kita kena identify, kita kena sedar. First sedar, kena sedar, okay, aku alami benda ni, jadi aku kena atasi. Nak atasi macam mana? Boleh atasi dengan diri sendiri, boleh minta orang yang terdekat dengan kita, kena cakap dengan dia apa yang berlaku, apa perasaan kita sekarang, supaya dia dapat bantu kita. Kalau kita rasa penat, bagi tahu kita penat, tolong jagakan baby. Benda ni sangat penting. Tolong jagakan baby, tolong tengokkan baby sekejap. Kita nak tidur, atau kita nak mandi, nak me time, nak rehat. Kan? And then apa lagi? Kita boleh banyakkan terapi diri kita. Maksudnya dengar benda-benda motivasi, pasang zikir, pasang mengaji. Sebab waktu ni kita tak boleh solat kan. So biasanya pasang alunan zikir, ayat Al-Quran. Banyakkan bercakap dengan orang-orang sekeliling kita ni, dengan family yang dekat dengan kita. Banyakkan bercakap supaya kita tak simpan sorang-sorang. Banyakkan berborak, berbincang, berbual, supaya benda tu kita tak fokus pada perasaan kita. Kadang bila kita selalu fokus perasaan kita, sebab masa kita banyak masa lapang, kita berdua dengan baby kan, so banyak benda yang fikir-fikir. Better seeloknya, maksudnya kita bercakap dengan orang, kita berbual dengan orang juga. So kat situ dia akan sangat membantu bila kita sedar apa yang berlaku pada diri kita dan kita cuba atasi. Okey, saya rasa sampai situ je. Yang penting ibu-ibu kena sedar dan kena aware dengan apa yang berlaku. Kemudian berkongsi pada orang yang terdekat supaya kita dapat atasi benda tu bersama-sama. Jangan dibiarkan sampai melarat pada postpartum yang ketiga, kemurungan bersalin selepas bersalin yang ketiga. Sangat bahaya, yang tu kena refer pakar. Dan insya-Allah kita sambung lagi nanti. Okey, Assalamualaikum.